Okay, so hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you kepada korang yang like, comment and subscribe dekat Putri punya YouTube channel. And thank you so much kepada korang yang support Putri punya YouTube video. Jadi macam biasa, hari ni pun nak bahas dengan korang mengenai satu isu, satu topik yang di mana Putri tahu benda ni agak sensitif. Dan Putri tahu parents kita kat luar sana dan juga ibu bapa dekat luar sana mesti risau dengan anak diorang. Okay, yang di mana diorang mesti nakkan yang terbaik lah. Kan kalau boleh kita nak yang perfect untuk anak kita. Tapi apakah daya kalau contoh benda tu nak jadi, benda tu jadi juga. Dan kalau Allah nak izinkan, Allah izinkan juga. Okey, di mana benda ni berlaku dekat Malaysia tau. Dan pada 22 Februari yang lepas, kita dikejutkan dengan berita di mana adik kita iaitu bayi ni dia berusia 15 bulan Okey, dia dipercayai telah meninggal dunia. Okey, disebabkan telah terjerut. Okey, dan mengakibatkan kepala dan lehernya tergantung di buaian. Kalau korang tahu baby apa semua kan, diorang mesti akan ada buaian macam tu kan. Memang akan ada benda tu, tapi ada yang something fishy lah sikit. Okay, ada something yang fishy sikit dekat dalam kita punya case ni. So kejap lagi kita akan beritahu apa yang fishy. Kalau korang tahu macam mana benda ni boleh terjadi, and kalau korang tahu nama adik kita ni adalah Norania Ashifa Yusri. Sedap kan nama tu kan, tapi kita macam mana kita pun tak sangka kan, di mana bayi ni berusia 15 bulan dan dia ni, parents dia ni telah hantar anak dia ni pergi ke pusat pengasuh. Itulah rumah pengasuh untuk dijaga. Okay, macam kita tahulah kan, kita mesti sibuk macam dalam masa kita nak cari duit untuk anak kita, nak bagi keselesaan untuk anak kita. Confirm takkan kita nak tinggalkan kerja kita dah kalau kita terpaksa bekerja, okay, untuk mencari nafkah, untuk mencari duit. Jadi kita terpaksa lah, dan kita ni mempercayai tahu orang tu supaya menjaga anak kita dengan penuh perhatian. Jadi kisah dia macam ni, di mana time tu pukul 12 tengah hari, okey, di mana time tu adik Syifa kita ni dia nak menyusu. Okey, dia nak menyusu, jadi pengasuh ni pun dia berilah adik Syifa ni susu. Dan time tu dia biarkan adik Syifa ni baring di dalam buaian. Dan kita tahu kan, adik Syifa ni dia tak pernah langsung untuk baring dekat buaian. Sebab apa? Sebab adik Syifa ni time tu dia terpaksa tidur kat buaian sebab dikatakan pengasuh tu kata dia susah untuk tidur. Jadi dia biarlah untuk Syifa tu duduk kat dalam buaian dan bagi susu. Jadi time tu mungkin dia ingat adik Syifa tu tidur ke apa ke, dan dia pergilah sambung buat kerja-kerja dia yang lain. Okey, dia buat kerja-kerja dia yang lain apa semua. Pukul 3 petang macam tu dia datang, okey, dekat bilik tu bersama dengan ada lagi 2 orang budak tau, kanak-kanak dekat dalam tu yang bersama dengan Syifa. Dia datang balik ke bilik tu dan tengok-tengok Syifa dia macam dah terjerut. Okey, dah terjerut dengan benda tu. Jadi apa yang dia buat, dia terus bawa Syifa ni terus pergi ke klinik, mana di klinik Sri Sendayan. Dan time tu pada pukul 3.45 petang. Dan pada pukul 4.30 petang doktor sahkan yang adik Syifa kita ni dah tak ada, kiranya dah tak bernafas masa cek. Tapi dikatakan pengasuh ni masa dia nampak je budak tu macam tu, dia terus ambil adik Syifa ni dan dia terus buat CPR. Dia cakap katanya macam tu lah, dia buat pertolongan bantuan tu. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2020 parents ni juga dia pernah kehilangan anak diorang, dan anak diorang tu pun masih bayi jugalah pada time tu. Kiranya macam trauma lah, korang faham tak? Baru tahun 2020 kehilangan anak, tiba-tiba dikurniakan anak, tiba-tiba pula sekarang dah meninggal. Jadi kiranya sekarang dah dalam 32 hari lah macam tu, berdasarkan daripada 22 hari bulan itu sampai sekarang dah sebulan. Okey, dia telah hantar ataupun dia nakkan keadilan untuk anak dia, tapi masalahnya dia hantar maksudnya dokumen-dokumen untuk forensik ni buat kerja lah, tapi sampai sekarang masih tak ada lagi tau. Masih tak ada mengatakan diorang ni dah boleh tangkap ataupun tahan ke pengasuh tu, tak ada. Parents kepada adik Syifa ni dia pergilah tanya dengan forensik luar negara tau, dan dia tunjukkanlah gambar ataupun macam mana punca adik Syifa ni boleh meninggal dunia. Dan bila dia tengok, dia kata ini bukannya terjerut, okey, dengan buaian yang apa ni kita panggil jaring. Sebab jaring tu kan kain kan. Okey, kalau contoh dia bagi tahu kat sini, kalau contohlah engkau boleh jerut kau punya leher tu macam 2 minit lah, macam tu, paling-paling 2 minit lah dengan jaring buaian tu, Putri confirm boleh katakan memang takkan ada kesan lebam dekat situ. Jadi forensik luar negara ni dia kata ini bukan disebabkan buaian jaring, tapi mungkin ada 3 punca, iaitu mungkin wire, kabel ataupun tali. Sebab dia punya kesan lebam tu tak macam
macam buayan. Dia tak merebak macam tu. Kiranya dia memang segaris je, okay, dekat dalam gambar tu. Kalau korang nak tahu, Yusri ni ataupun parents kepada Dek Syifa ni, dia memang percaya tau dengan rumah pengasuh ni. Sebab sebelum dia hantar Dek Syifa ni, dia ada lagi seorang anak. Kiranya anak sulung dia berusia 7 tahun. Dan dah setahun lebih dah dia jaga anak dia. Tapi macam tak ada apa-apa sangat. Okay, nampak macam biasa, macam pengasuh yang biasa boleh jaga anak dia. Sebenarnya rumah pengasuh yang boleh bagi tahu kat korang ni tak berlesen tau. Kiranya tak ada apa-apa sertifikat yang menandakan diorang ni bagus untuk menjaga budak-budak, anak-anak semua ni kan. Diorang ni telah menjaga budak, okay, budak-budak daripada usia beberapa bulan macam tu sampailah umur bayi tu, sampailah umur budak tu 7 tahun. Okay, jadi disebabkan umur yang macam tu, diorang ni jaga 15 orang kanak-kanak pada time tu, and diorang ni hanya ada 2 orang je yang jaga ya. Daripada 15 orang tu, macam mana dia nak handle ke semua tu dengan 2 orang sahaja. Jadi benda ni pun kita tengoklah macam suspicious, macam tak nampak pun dia bagi sepenuh perhatian untuk setiap orang yang dia jaga tu kan. Dan rumah pengasuh ni pun telah beroperasi sejak 2019. Orang ni cubalah nak tengok kok ada kat kamera CCTV tu dapat bukti ke apa. Tapi kalau korang nak tahu, disebabkan diorang ni baru berpindah, jadi kamera CCTV tu tak dapat dipasang lagi. Macam tu lah ceritanya. Okay, so Putri nak tunjuk kat korang mengenai satu simulator ataupun kita panggil macam satu kajian lah, yang di mana ada menunjukkan bahawa mungkin inilah yang sebenarnya terjadi pada adik Syifa. Okay, Putri akan tunjukkan korang. Dia dekat TikTok. Okay, sekejap je. Jadi hari ni saya akan tunjuk demo. Okay. Ada yang kata terjeruk buat. Manusia normal, dia tak akan fikir baby boleh tergantung dan terjeruk buat. Apa yang berlaku adalah, yang konsisten dengan kesan kecederaan adalah ini yang berlaku. Ya, tuan-tuan saya akan tunjuk yang konsisten. Dan demonstrasi ini ditunjukkan oleh seorang pegawai polis yang banyak handle kes homosat. Baby Syifa meninggal berpunca daripada tekanan pada leher. Okay? Tekan 2 minit, kaki Baby Syifa meronta, menimbulkan kesan melecet dan kuku hampir cukup untuk menghasilkan kesan yang separuh lah. Okay? Jadi macam mana polis kita siasat? Saya dari awal memberi kepercayaan kepada pihak polis untuk menyiasat kes anak saya. Jadi OCPD Seremban, sekiranya apa yang saya buat satu kesalahan, sekiranya saya menuntut pembelaan di atas kematian anak saya satu kesalahan yang besar bagi pihak polis, tak perlu datang tangkap saya, bagi tahu bila saya perlu hadir ke balai untuk saya bagi keterangan. Okay? Dan jangan buat kenyataan-kenyataan yang menjurus ibu bapa yang salah. Sekarang ni baby meninggal. Okay? Saya sebagai bapa hilang anak. Isteri saya agak murung, tapi sekarang alhamdulillah dah okey. Dan anak saya hilang adik. Jadi saya nak jawapan kenapa 33 hari tiada pendakwaan dibuat. Kedua, macam saya cakap tadi, kenapa kau tak remat pengasuh walaupun 1 hari. Okay. Saya bukan bodoh. Okay. Seperti mana you suruh IO siasat siapa bapa Baby Syifa, hari ni saya nak dedahkan. Saya orang biasa. Cuma kalau you usik keluarga saya jadi orang yang luar biasa. Jadi siasat betul-betul. Saya minta kerjasama daripada agensi Putrajaya. Okay. Pulangkan balik file, klasifikasikan kes sebagai 302 ataupun 304. Dan saya telah melantik Ketua Army Chamber sebagai peguam pemerhati keluarga saya untuk hantar secara rasmi permohonan. Okay. Jadi jangan cakap dengan media keluarga tak filekan aduan secara rasmi. Tak guna kau jadi polis. Okay. Terima kasih. OCPD Seremban, terima kasih. Okay, so itulah video yang menunjuk kat korang di mana dia telah mengexplain macam mana cara adik Syifa kita ni boleh meninggal dunia. Sebab kenapa dia buat video tu, sebab yelah dia macam marah lah. Mungkin dia marah dengan pihak yang berkuasa. Kenapa tak cepat-cepatkan proses ni, dan dia kata kenapa tak reman orang yang ada dekat pengasuh tu. Dan diorang pun macam nak jalankan siasatan lah, di mana kalau korang nak tahu ada seorang lagi pengasuh, di mana itu adalah pengasuh kepada adik. Pengasuh yang menjaga Syifa tu adalah adik tau. Adik dia ni
dikatakan pada Februari, okey, bulan Februari tu dia langsung tak ada bekerja sebagai pengasuh lah. Itu pun menjadi satu benda yang menjadi satu benda yang fishy dan suspicious. So sebab tu dia nakkan keadilan lah untuk anak dia kan. So yang benda dia tak faham sekali, contoh dia kata dia bagi susu kan anak tu kan pada pukul 12.30 hari, 12.30 hari macam tu, okey. Jadi sampai pukul 3 petang, macam kita tahu budak kecil kita kena pantau sama ada dia tengah menyusu ke apa kan. Tapi kenapa dia tak datang pada time tu, dan kenapa selama 1.5, 2.5, 3, kiranya 2 jam lebih dia tak tengok pun budak tu. Pukul 3 baru dia tengok budak tu, dan budak tu dah terjerut dekat situ. Benda tu pun sangat suspicious So kita tunggu je apa yang akan jadi. Okey, kita akan tengok macam mana polis akan siasat benda ni, dan semoga akan ada keadilan untuk adik kita Syifa. Okey, so kalau sampai tu saja video pada untuk kali ni. Thank you so much siapa yang tengok YouTube video, and thank you so much kepada korang yang support video Putri. Okey, so kalau ada apa-apa lagi boleh update dekat dalam YouTube channel. Okay, so bye korang, and Assalamualaikum.